Pernahkah Anda terfikir suatu hari nanti Anda dipaksa menggunakan identiti digital untuk semua urusan harian? Dari membuka akun bank, mengisi minyak, memohon bantuan kerajaan, sampai ingin memberi barang online. Adakah ini satu bentuk kemudahan masa depan atau permulaan kepada kawalan total terhadap kehidupan Anda? Kerajaan kini sedang mempertimbangkan untuk mewajibkan My Digital ID. Tetapi, apakah risikonya kepada privasi kita? Mari kita ulaskan dan bongkarkan segalanya di dalam video pada kali ini. Baiklah kawan-kawan, salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Dalam satu kenyataan di Dewan Rakyat baru-baru ini, Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa mendedahkan bahwa kerajaan kini sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan undang-undang khas bagi menjadikan pendaftaran My Digital ID sebagai sesuatu yang wajib. Beliau berkata, model pendaftaran secara sukarela yang diamalkan sekarang adalah satu bentuk kekangan terhadap capaian dan keberkesanan sistem tersebut. Oleh itu, kerajaan sedang menilai kemungkinan menggubal suatu akta khas untuk menjadikan sistem ini satu kewajiban untuk semua rakyat Malaysia. My Digital ID yang mula dibangunkan pada tahun 2016 adalah satu sistem pengenalan digital peringkat kebangsaan yang membolehkan pengesahan identiti dilakukan dengan lebih selamat, pantas, dan juga efisien. Sama ada dalam urusan kerajaan maupun sektor swasta. Sistem ini menggunakan teknologi biometrik dan kriptografi untuk memastikan data pengguna tidak mudah diceroboh ataupun disalahguna. Namun kenyataan Dr. Zaliha datang di tengah-tengah kebimbangan orang ramai mengenai keselamatan data peribadi mereka. Perkara ini dibangkitkan oleh ahli Parlimen Beluran Ronald Kyandy yang menyorakkan kebimbangan berkaitan kepercayaan rakyat terhadap sistem My Digital ID, apatah lagi selepas berlaku gangguan kepada sistem AutoGate di Kompleks CIQ Johor baru-baru ini. Gangguan itu dikatakan berpunca daripada isu integrasi sistem dan memberi gambaran jelas bahwa infrastruktur digital negara masih lagi belum stabil sepenuhnya. Ronald Kyandy juga mendedahkan bahwa setakat suku kedua tahun 2025 hanya 2,8 juta rakyat Malaysia yang berdaftar untuk My Digital ID. Angka ini jauh lebih rendah berbanding penyertaan dalam inisiatif lain seperti PADU dan juga Budi Madani. Sebagai makluman, PADU ataupun Pangkalan Data Utama adalah sistem pangkalan data rakyat yang digabungkan untuk memudahkan pengagihan bantuan kerajaan, manakala Budi adalah program subsidi bersasar yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk menangani isu pemansuhan subsidi pukal petrol. Namun keengganan rakyat mendaftar untuk My Digital ID membuktikan bahwa ada halangan besar dari segi kepercayaan, terutamanya sekali dalam soal privasi, keselamatan data, dan ketelusan penggunaan maklumat oleh agensi kerajaan ataupun pihak ketiga. Dr. Zaliha bagaimanapun memberi jaminan bahwa sistem My Digital ID tidak menyimpan data pribadi pengguna secara langsung. Sebaliknya, sistem hanya berfungsi untuk mengesahkan identiti secara selamat tanpa pendedahan maklumat yang sensitif. Kerajaan turut berusaha meningkatkan keyakinan orang ramai dengan melibatkan pelbagai pihak berkepentingan, termasuklah sektor swasta dalam pelaksanaan sistem ini. Beliau juga menyatakan bahwa jumlah sistem yang kini telah diintegrasikan dengan My Digital ID telah meningkat kepada 82 sistem, berbanding hanya sekitar 40 sistem pada Mac yang lalu. Malah 6 buah bank utama di Malaysia telah pun melengkapkan ujian sandbox di bawah pengawasan Bank Negara Malaysia bagi membolehkan penggunaan My Digital ID dalam sektor kewangan. Menurut laporan Jabatan Digital Negara,
Penggunaan My Digital ID akan menjadi pemangkin utama kepada pelaksanaan ekonomi digital negara, termasuklah dalam urusan seperti pembayaran tanpa tunai, tanda tangan digital, pengesahan akaun, serta pengagihan bantuan yang bersasar. Namun begitu, ramai pakar dan aktivis digital menzahirkan kebimbangan terhadap idea menjadikan sistem ini sebagai wajib. Mereka mempersoalkan, apakah jaminan bahwa data kita tidak akan digodam seperti kes MySejahtera dulu? Atau lebih membimbangkan, adakah data ini akan digunakan untuk menjejak pergerakan rakyat, memantau aktiviti politik, ataupun menyekat kebebasan bersuara? Nah, kita tidak lupa bahwa dalam tahun 2022 aplikasi MySejahtera pernah dilanda kontroversi apabila dilaporkan berlaku potensi kebocoran data yang melibatkan lebih 3 juta maklumat pengguna, termasuklah lokasi, status kesehatan, dan nomor telepon. Ini menimbulkan persoalan besar terhadap keupayaan kerajaan menguruskan data rakyat secara selamat dan telus. Jika undang-undang ini diperkenalkan dan My Digital ID diwajibkan, adakah itu bermakna rakyat tiada pilihan lagi untuk menolak ataupun tidak bersetuju? Apakah bentuk hukuman kepada mereka yang enggan mendaftar? Adakah kerajaan sedang menuju ke arah sistem pengurusan sosial seperti yang diramalkan oleh China, di mana rakyat diberikan skor berdasarkan tingkah laku digital mereka? Apakah ini merupakan satu bentuk pemodenan ataupun permulaan kepada pengawasan yang melampau? Nah, coba kita pikir. Kerajaan mungkin mempunyai niat baik untuk melancarkan sistem ini sebagai pemangkin kemajuan digital. Namun, jika tidak ditangani dengan telus, My Digital ID boleh menjadi alat yang sangat berkuasa, sama ada untuk kemudahan rakyat ataupun kawalan mutlak terhadap kehidupan pribadi kita. Dan pada akhirnya, persoalan utama yang harus dijawab oleh kerajaan ialah siapakah yang sebenarnya mengawal data rakyat. Nah, adakah kita sedang bergerak ke arah masa depan yang lebih mudah ataupun kita sedang menyerahkan kunci kebebasan kita kepada satu sistem yang mungkin tidak boleh dikawal? Adakah Anda sudah bersedia untuk satu Malaysia yang dikuasai oleh identiti digital wajib? Coba komen di bawah. Adakah Anda setuju dengan My Digital ID diwajibkan ataupun Anda rasa ini adalah pintu masuk kepada kawalan total ala-ala Big Brother? Nah, baiklah kawan-kawan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng untuk lebih banyak kupasan ataupun ulasan kontroversi seperti ini. Kita akan bongkar realiti, kita akan persoalkan realiti, dan bukan sekadar retorik. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian sahaja, terima kasih.